Hai, Assalamualaikum. Okey, berjumpa kita lagi dalam video cikgu. So video untuk kali ni cikgu nak terangkan tentang bab 2 dalam matematik KSSM tingkatan 5 yang mana tajuknya ialah matrix. Okey. So dalam video ini cikgu hanya nak terangkan asas sahaja nak mengenal apa itu matrix. Okey. Okey, firstly kita tengok dulu apa definisi bagi matrix ni. Okey. Matrix ialah susunan nombor yang disusun dalam baris dan juga laju yang membentuk satu tata susun bentuk segi empat tepat ataupun segi empat sama. So dia tak boleh lah kalau dia jadi segitiga ke, tak boleh. So dia susunan dia tu mesti dalam bentuk segi empat ataupun segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey, matrix lazimnya diwakilkan dengan huruf besar dan juga ditulis dalam tanda kurungan sama ada bentuk dia macam ni ataupun bentuk macam ni. Okey. So kita tengok contoh soalan. Katakan saya ada pernyataan macam ni. So katakan saya kata dalam ujian 1 saya ada dua individu iaitu Samad dan juga Hamid. Yang mana Samad ni dia ada dapat markah 76 untuk bahasa Melayu, 82 untuk matematik dan 72 dia dapat markah untuk sejarah. Kemudian individu kedua pula, Hamid ni pula dia dapat 80 untuk bahasa Melayu, 88 untuk matematik dan 70 untuk sejarah. So dalam pernyataan itu saya ada nombor-nombor kan. So sekarang ni kita nak susun nombor-nombor itu dalam bentuk matrix. Okay. So matrix dia ada baris, dia ada laju. So mana satu baris, mana satu laju. Itu yang kita nak kenal hari ni. Okay, so tengok contoh penyelesaian yang saya dah buat ni. Okay, contoh kamu perhatikan saya tulis dia 76, 80, 82, 88, 72, 70. Kalau kamu bandingkan nombor-nombor yang saya dah tulis dalam bentuk macam ni, sebenarnya dia mewakili apa dalam pernyataan kita. Okey, kalau kamu tengok 76, 82, 72 ni semua markah bagi Samad. Dan 80, 88, 70 pula ni adalah markah bagi Hamid. So kita dapat kat sini bila kita kumpulkan nombor itu, bermaksud Samad ni dia kalau kita baca daripada bawah ke atas, dia adalah diwakili oleh laju satu. Okey. Manakala Hamid ni pula kita baca dia 80, 88, 70 ni adalah mewakili laju dua. Okey, so manakala baris pula kita akan baca dia daripada kiri ke kanan macam ni, daripada sini. So bermaksud baris ini 76, 80 ni mewakili apa? Actually dia mewakili subjek lah. Yang ni BM. Yang ni matematik. Manakala yang ni pula adalah sejarah. Okey. Dan dia mesti ada kurungan ni. Okey, kurungan yang bentuk dia sama ada petak ataupun kurungan bulat macam ni. Okey, so ini satu penyelesaian. Satu penyelesaian lagi kita boleh tulis macam ni, terbalik dengan yang tak ada yang ni. So terbalik tu macam mana? Okey, kalau kamu tengok yang ni, dari baris satu ni mewakili individu. Contoh yang ni adalah Samad. Manakala baris dua ni pula adalah Hamid. Okay, manakala laju satu ni adalah untuk subjek. Which is yang ni BM, yang ni matematik, manakala yang ni sejarah. So apa yang dimaksudkan ialah tata susunan tu ialah segi empat. Nampak tak bentuk dia ni semua segi empat. Okay, sama ada segi empat sama atau segi empat tepat. So kita tak bolehlah menulis menulis matrix itu dalam bentuk yang tak cukup sifat dia. Iaitu sifat yang bukan segi empat ataupun segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okay. Right, so yang seterusnya cikgu akan tunjukkan apa yang dimasukkan dengan peringkat dan juga unsur. Okay. Okay, tadi kita dah tengok tata susunan bagi matrix. Okay, so kali ni saya nak tunjukkan apa yang dimasukkan dengan peringkat tu. Okay, peringkat sebenarnya ialah kita boleh menulis peringkat itu dengan mewakilkan dengan bilangan baris dan juga bilangan laju bagi matrix itu. Okay. Contoh dia macam untuk soalan ini, untuk bentuk yang ni. So kita ada baris dia ada 2. Okay. Manakala laju dia ada 3. 1, 2, 3. So peringkat dia ialah apa? Macam mana nak tulis? Macam ni.
peringkat dia ialah kita kata 2 darab dengan 3. So yang 2 ini mewakili baris dan juga yang 3 ni mewakili lajur dan dia dibaca dengan matriks 2 dengan 3. Okay, so kita tak bolehlah tulis dia terbalik. Contoh kita kata dia lajur dulu 3 darab 2. So ni salah lah sebab kita letak dia lajur dulu baru baris. So peringkat ni kesimpulan dia kita kena baca dia melalui baris dulu barulah lajur. Okay, so baris kena ingat kiri ke kanan, lajur daripada atas ke bawah. Alright. So apa pula dikatakan dengan unsur? Okay, setiap nombor dalam matriks, setiap nombor itu dikenali sebagai unsur. Kalau kamu ingat dalam kamu belajar masa tingkatan 4 dulu, dalam tajuk set pun kita ada unsur kan. Unsur tu maksud apa? Setiap apa yang ada dalam set tu kita wakilkan dia sebagai unsur. So contoh dia macam matriks yang ni, dia ada 16, 18, 11, 5, 10, 4 ni semuanya unsur. Okey, contoh kalau dinyatakan kat sini cari unsur baris kedua, laju ketiga. Baris kedua mana? Ini baris pertama, ini baris kedua. So kita fokus kat sini lah. Okey, laju ketiga. Ni laju 1, ni laju 2, ni laju 3. So dia nak baris 2, laju 3. So unsur dia ialah yang ni lah. 4 ni lah. So contoh yang ni adalah unsur bagi ayat ini iaitu baris kedua, lajur yang ketiga. Okey, baik. Kita tengok contoh 1. Okey, berikut ialah matriks P. Tentukan peringkat bagi matriks P dan B tentukan unsur bagi baris pertama, lajur ketiga bagi matriks P. Okey. So macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okay, so kita tengok dulu. Firstly, you all tengok dulu dia punya cara dia wakilkan P tu. Nampak tak? P ni dia wakilkan sebagai huruf besar. Kemudian dia ada kurungan. Itu maksud dia matriks. Okay? Kemudian susunan dia. Nampak? Ni bentuk segi 4 tepat. Okay? Right. So dia nak kita nyatakan peringkat bagi matriks P. Okay. Peringkat, bila sebut peringkat, kena ingat baris darab dengan laju. Okay, untuk P ni berapa baris dia? Okay, kita ada satu saja baris dia. Okay, laju pula kita ada 1, 2, 3. So untuk soalan A, peringkat dia ialah 1 dan 3. Okay, right. So, untuk soalan B pula, tentukan unsur. Dia nak unsur. Apa syarat dia? Baris pertama, lajur ketiga. Lajur ketiga. So, baris pertama, lajur ketiga. Apa dia punya unsur dia? Okay, kalau kamu tengok dalam matrik ni, semua unsur kan? 3 ni unsur. Negatif 7 pun unsur, 9 pun unsur. So, untuk soalan B ni, mana satu unsur yang dia maksudkan? So, unsur dia ialah baris pertama, laju yang ketiga. So 1, 2, 3. So jawapan dia ialah 9. Okey, so kat sini contoh ini dia bagi dalam bentuk ayat kan. Baris pertama, laju ketiga. So, sebenarnya dia boleh wakilkan ayat ni dengan penulisan. Contoh dia buat macam ni. P mewakili matriks itu. Kemudian baris pertama, laju ketiga. So P1, 3. Bila letak macam ni, simbol P1, 3 ni maksudnya dia nak unsur P baris pertama, laju ketiga. Kalau dia letak P1, 1 bermaksud unsur dia adalah berapa? Cuba tengok. P1, 1. Baris pertama, laju pertama. So ni baris pertama, laju pertama. So jawapan dia ialah 3. Okay. So itu ada dua cara lah kamu boleh tengok. Cara yang pertama ialah dalam bentuk ayat. Cara yang kedua ialah dalam bentuk simbol. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Berikut ialah matrik R. Tentukan peringkat bagi matrik R dan tentukan unsur bagi baris kedua, laju keempat bagi matriks R. Okey, so sama juga macam yang tadi yang cikgu dah tunjuk tadi macam mana kita nak selesaikan. Kita tengok dulu R ni ada berapa baris. Okey, you tengok R ni ada berapa baris. So
So baris 1, 2, 3, 4 baris. Okay, laju pula kita ada 1, 2, 3, 4. 4 laju. So bermaksud untuk soalan A, peringkat, baris dan laju. So baris dia ialah 4, manakala laju pun adalah 4. Okey, so itu untuk jawapan A. Okey, untuk jawapan B, okey, unsur bagi, dia nak unsur bagi baris kedua, laju keempat. So kita fokus. Ini 1, 2. So sini, ini baris kedua, laju yang keempat. Ini laju 1, laju 2, laju 3, laju yang keempat. So jawapan dia ialah 8. So, ingat macam mana nak mewakilkan ayat ini dalam bentuk simbol. So dia boleh tulis juga sebenarnya R baris kedua laju keempat. R24. Okey, katakan cikgu tambah soalan. Contoh soalan C. Cari unsur bagi R33. So kat mana? Tengok balik. 1. Ni mewakili baris. Yang ni mewakili laju. So baris ketiga. 1, 2, 3. So kita fokus di sini. Okey. Manakala laju dia pula ialah yang ketiga. 1, 2, 3. So kita fokus di sini. Okey. So this is the answer lah. 6. So jawapan dia ialah 6. Okey. Katakan saya tambah lagi satu soalan D. Cari R bagi 2, 1. Maksud 2 ni adalah mewakili baris, 1 mewakili laju. Okay, mana baris yang kedua? 1, 2 sini. Okay, ini baris kedua. Kemudian laju dia 1, laju yang pertama. So jawapan dia ialah 3. Okey, so itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Yang pertama, tata susunan bagi matriks. Kemudian, awak kena tahu apa itu peringkat dan apa itu unsur. Macam mana nak tulis dalam bentuk simbol mewakilkan penyataan dalam simbol matriks. Okey, so nanti kalau cikgu bagi soalan, kamu boleh cuba jawab ya. Okey, ya itu saja. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Have a nice day.